yabitu ahaduhum ala zambin qad satarallah alaihi fayasbah fayakshif sutrallah wa yatahaddas bi zambi. Tiap-tiap manusia yang mengerjakan dosa kecil dimaafkan dia sebab ia mengerjakan kebajikan. Asalnya tiap-tiap orang yang buat dosa-dosa kecil, dosa kecilnya itu diampun setelah dia buat kebajikan. Melainkan orang yang menzahirkan dosa itu kepada orang banyak. Melainkan orang yang buat dosa kecil, kemudian dia tunjuk-tunjuk kepada orang ramai yang dia tu buat dosa. Yang macam tu, walaupun dosa kecil, tidak dihapus oleh kebajikan. Ini sebagai contoh hadis Nabi kita beritahu, seseorang yang bermalam, orangnya bermalam, dia dah buat dosa kecil, dianya tidur malam, maka malam itu Allah telah tutup segala kesalahan dia. Sedangkan dia pula bila bangun pagi, dia cerita ke orang. Masa tidur tu Allah Ta'ala dah tutup kesalahan dia. Maka waktu pagi dia dedahkan kejahatan-kejahatan dia. Orang macam tu tak boleh diampun. Dosa kecil menjadi dosa besar. Dah dia ni ada buat dosa, sudah buat dosa, maka dia tidur malam. Jadi malam tu Allah dah tutup dosa-dosa dia itu. Maka bila dia bangun pagi-pagi, dia buka cerita dan dia cakap-cakap ke orang pula yang dia telah buat dosa-dosa itu semalam. Maknanya dia sendiri yang membuka dosa dia. Jadi kalau dah buat dosa, jangan cakap orang kita buat dosa, kita pun bertaubat. Jangan cakap-cakap lagi. Jadi kita bertaubat, maka hapuslah dosa kita tu. Jadi kalau cakap-cakap ke orang, tak boleh. Kerana orang tu pula jadi saksi terhadap yang kita ni buat dosa. Jadi apabila dia buat dosa kecil, kemudian dia tunjuk-tunjuk ke orang, maka dosa kecil itu jadi dosa besar. Yang keenam, jadi dosa kecil itu akan dosa besar apabila ada orang yang mengerjakan dosa kecil itu, iaitu orang alim, diikut akan dia oleh orang ramai. Dosa kecil, tapi bila kita buat, maka jadi ikutan orang lain, maka dosa kecil itu jadi dosa besar. Sebab apabila kita buat dosa kecil, maka orangnya ikut buat, dia ikut kita, maka dosa yang orang buat itu terkena kepada kita. Kita buat dosa kecil, tapi dosa yang kita buat tu menjadi ikutan orang. Orang pun buat contoh. Dia kata, ustaz tu buat, apa pula aku tak boleh buat. Maka dosa hak orang buat tu terkena dan dipikul juga oleh ustaz tu. Jadi dosa kecil jadi dosa besar. Jadi sebab tu buat dosa ni jangan sekali-kali dedahkan. Kita buat contoh begini lebih kurang lah. Bila saja satu orang tu buat dosa kecil,
Lepas tu kita pun kata, tak apalah kita buat. Aku tengok Bilal pun buat. Jadi kita ikut dia. Jadi apa yang kita buat tu kita berdosa, tetapi oleh kerana kita ikut Bilal, Bilal juga berdosa. Jadi dosa kecil yang kita buat menjadi ikutan orang, maka jadilah dosa itu dosa besar bagi kita. Seperti contoh tadi, orang alim memakan kain sutera pada hadapan orang ramai, atau memakai emas di hadapan orang banyak, kerana lazim daripada yang demikian itu diikut oleh orang banyak. Seperti orang-orang alim, orang-orang yang terhormat tu pakai baju sutera, maka baju sutera tu selalu orang pakai je. Orang alim, orang lelaki ni, orang perempuan tak, orang lelaki. Orang perempuan tak apa, orang lelaki, orang yang alim, orang terhormat, ataupun orang-orang yang ada kedudukan, dia pakai baju cantik-cantik, pakai baju mahal, pakai baju sutera, maka diikuti oleh orang ramai. Jadi orang-orang ramai dan orang-orang muda, budak-budak pun pakai baju sutera juga. Bila orang kata, awak pakai sutera ni haram, dia kata, aku tengok Tok Guru mari ceramah dari Indonesia dia pakai sutera, misalnya. Jadi maka dosa dia pakai sutera itu terkena juga kepada Tok Guru. Ataupun kita orang-orang yang berkedudukan, orang-orang cerdik, orang pandai, orang alim tu pakai emas, walaupun cincin dia pakai emas. Maka bila dia orang-orang ramai tengok orang alim tu pakai emas, maka orang lain pun pakai juga emas, kerana tiru, kerana mengikut orang yang alim itu. Maka dosa orang yang meniru akan terkena juga ke atas orang yang ditiru. Dia pakai cincin emas berkilau, tak bolehlah pakai emas. Dia kata, aku tengok orang alim tu, orang berduduk, orang berkedudukan, Datuk Seri tu pakai emas tu, takkanlah pula aku tak boleh. Maka dosa orang yang memakai itu pun terkena juga ke atas Datuk Seri tadi. Jadi jangan kita lakukan perkara-perkara haram yang boleh menjadi ikutan orang, kerana dosa orang buat tu akan terkena ke atas kita. Baginda bersabda, man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqus min auzarihim. Siapa yang menjadikan contoh, siapa yang melakukan contoh menjadi ikutan terhadap perkara-perkara haram, maka orang yang melakukan contoh perkara haram itu, dia akan memikul dosa dia buat, dan dosa orang yang meniru. Dosa dia buat itu dah haram sekali, dan dosa orang yang mengikut dia itu pun ia kena pikul juga. Jadi tak boleh buat contoh dengan perkara-perkara yang haram. Kalau kita buat
contoh tauladan dengan perkara-perkara haram, maka kita akan bertanggungjawab ke atas perkara haram kita lakukan, dan kita juga bertanggungjawab ke atas orang yang mengikut kita. Jadi orang mengikut kita buat itu pun, kita juga jadi memikul dosa. Umar Abdul Aziz, apabila dia dilantik jadi khalifah, dia balik ke rumah, dia menangis. Isteri dia Fatimah, isteri dia tanya, apa pasal tuan menangis? Aku telah dilantik jadi khalifah. Maka khalifah pada masa itu, pada masa Umar Abdul Aziz, bukan satu negeri, 40 buah negara kalau sekarang, termasuk Mekah, Madinah, Mesir, termasuk Suria dia bagi. Semua Morocco, semua negeri-negeri Islam tu bawah pemerintahan khalifah. Aku dilantik jadi khalifah. Kata isteri dia, tak apalah, sebab bapa kita dulu pun khalifah. Umar Abdul Aziz jawab, bila aku jadi khalifah, aku kena pikul dosa-dosa rakyat seluruh negara Islam. Rakyat seluruh negara Islam ni aku kena pikul. Apabila rakyat tak semayang, aku kena pikul dosa dia. Rakyat buat jahat, aku pikul. Rakyat apa saja aku buat, dia berkeluar pun aku kena pikul. Sebab aku bertanggungjawab, kena mengajar dia supaya semayang, mengajar dia supaya tidak jahat. Maka kalau dia buat jahat, itu maknanya tanggungjawab aku. Dia pun menjalanlah pemerintahan. Setiap hari dia berjalan, malam dia berjalan, tengok keadaan rakyat dan keadaan negara. Masa itu ibu negara duduk dia, ibu negara masa sebelum daripada dia jadi khalifah, dia yang menjadi raja Madinah. Dia Madinah satu orang raja, Mekah satu orang raja, Taif satu orang raja. Setiap tempat tu satu raja. Keseluruhan raja-raja dalam negara Islam itu di khalifah. Jadi khalifah tu keseluruhan. Macam sekarang lah, Mekah satu amir, amir tu raja lah. Madinah satu amir, Taif satu amir. Dah ada 10 lebih kurang sekarang amir Mekah di negeri Mekah tu. Keseluruhan negeri itu dia panggil Al-Malik. Al-Malik itu agung lah kalau kita, Al-Malik, Jalalatul Malik. Kalau kita ni yang dipertuang, macam sekarang Raja Salman, Jalalatul Malik. Jadi Umar Abdul Aziz masuk dalam kampung, tengok surau masjid banyak tak buka lagi, tak ada api. Maka satu masjid itu azan, api belum buka, dia pun masuk ke dalam masjid itu. Ada orang tidur pula kat pintu. Dia masuk, dia pun tersepak, terlanggar orang tidur. Orang yang tidur tu kata, awak ni buta ke? Langgar aku. Awak ni sepak aku ni buta ke?
Dia kata tak nampak, aku dalam gelap. Maka tersepaklah. Pasang api apa semua. Imam pun dah nak semayang. Orang yang dia terlanggar tadi bangun tengok kepada Umar. Dia kata, awak tadi sepak saya. Awak sepak aku tadi, buta ke awak ni? 3 kali dia tanya. Perdana Menteri yang mengiring khalifah tu geram dan pegang orang yang bercakap tu. Dia kata, kamu kata khalifah, awak buta 3-4 kali. Sekarang aku hukum kamu terhadap lancang lidah kamu terhadap ketua negara. Kata Umar Abdul Aziz, tak payah hukum apa-apa, tak payah. Lepas dia kata, awak buta ke? Jadi sayanya sakit pun tidak, jatuh pangkat pun tidak. Biarlah dia nak kata apa. Barulah orang itu tahu rupanya ini Khalifah Umar Abdul Aziz duduk dalam kampung, dalam masjid kampung, kerana pergi menyiasat tengok keadaan negara. Maka sebab itulah segala-gala tu ialah kita hendaklah buat contoh yang baik kepada orang ramai. Jadi kalau kita tu buat jadi khalifah, buat contoh tak baik, orang pun ikut, kita pun terima dosa tu, dosa orang yang buat, kita terima dosa semua. Sebab kita sebagai ketua. Man sanna sunnah sayyi'ah, siapa yang melakukan contoh yang buruk, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang yang mengikutnya. Jadi kalau kita buat satu perkara yang buruk, perkara haram, maka kita akan berdosa dan dosa orang yang mengikut kita. Sekarang dia kata ginilah, Imam saya juga ringkas, Imam Ghazali pun tulis, saya pun terjemah pun secara ambil fahaman. Khatimah. Khatimah ni sebagai menutup tajuk taubat dia kan. Khatimah. Ini suatu khatimah pada menyatakan hasil daripada segala perkataan yang tersebut dahulu. Sekarang inilah sebagai kesimpulan hasil daripada perbincangan tajuk taubat ini, lebih kurang 10 helai ni. Jadi kalau baca betul-betul dalam 20 kali mengajar baru habis tajuk taubat ini. Dalam kitab Sirah Salikin juzuk yang keempat. Sirah Salikin itu Ihya Ulumuddin juga lah. Kalau Ihya Ulumuddin itu lagi panjang. Ini suatu khatimah sebagai penutup pada menyatakan hasil daripada segala perkataan tersebut dahulu, daripada apa yang telah dibaca dahulu, yang dibincang dulu. Maka inilah sebagai kesimpulannya. Ketahui olehmu bahawasanya syarat taubat itu 3 perkara. Tok guru kita ni Imam Ghazali telah pun buat simpulan syarat taubat itu 3 perkara. Yang ni peganglah. Lepas ni saya tak ulang lah. Yang ni pegang. Ingat yang ni ingat dan amal. 3 perkara syarat taubat. Ini kesimpulan daripada mukaddimah syarat-syarat rukun-rukun yang dahulu. Maka kesimpulannya disimpul hari ini.
syarat taubat 3 perkara. Pertama, meninggalkan maksiat yang diperbuat itu dengan ikhtiarnya. Pertama, meninggalkan dosa yang kita buat itu dengan kehendak kita. Meninggalkan maksiat yang dibuatnya itu dengan ikhtiarnya. Maksudnya meninggalkan dosa yang telah dibuat itu dengan pilihan kita sendiri. Kita sendiri yang tak nak. Itu syarat pertama. Syarat kedua, menyesal atas perbuatan itu. Syarat kedua, kita menyesal sungguh-sungguh terhadap apa yang telah kita buat. Kita menyesal, ya Allah. Menyesal apa yang telah kita buat tu, kita menyesal. Kita hingga berfikir kalau boleh nak reverse balik, nak undur balik supaya kita tak buat. Kita pun fikir apa pasal yang aku pergi buat tu. Sepatutnya aku tak buat perkara-perkara tu. Apa pasal aku buat? Tapi bila dah buat, nak buat macam mana? Maka kita menyesal, sungguh-sungguh menyesal. Ketiga, saya baca nas kitab ni. Mencita ia atas bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Ketiga, kita buat ketetapan. Kita telah buat keputusan, ketetapan dan satu ketentuan bahawa kita tidak akan ulangi kejahatan itu selama-lama. Kita buat ketetapan. Dalam bahasa kita kata mencita. Mencita itu maknanya kita buat ketetapan. Kita bercita-cita yang tetap tak akan ulangi lagi kejahatan yang telah kita buat itu selama-lama. Kita buat ketetapan, tak akan buat lagi. Aku tak buat lagi selama-lamanya. Itu maksud mencita ia atas bahawa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Tidak akan buat lagi maksiat itu selama-lamanya. Jikalau dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala, seperti berzina, minum arak dan meninggalkan sembahyang 5 waktu atau sebagainya, itulah syaratnya. 3 ini syarat taubat bagi dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah. Syarat 3 ni tadi, iaitu syarat taubat yang kita lakukan dosa antara kita dengan Allah. Seperti minum arak, berjudi, berzina, itu dosa dengan Allah. 3 syarat tu saja. Itu syarat kalau kita berdosa dengan Allah. Seperti minum arak, berjudi, berzina, berjoget, beronggi, itu
dosa dengan Allah. 3 tu saja syarat. Jika dosa antaranya dan antara manusia, kiranya dosa kita dengan orang, dosa kita buat kesalahan kepada orang, kita buat jahat ke orang lah. Seperti kita menzalim harta orang, seperti kita curi harta orang, kita rompak hak orang, tambahi olehmu akan syarat yang keempat. Satu lagi syarat. Tambah satu lagi syarat. Syarat yang keempat. Tadi 3, tambah satu lagi. Kalau dosa dengan orang, iaitu hendaklah mengembali akan hak manusia yang dizalim itu, iaitu pulangkan balik harta orang yang kita rampas, pulangkan balik hak orang. Wa talafa ma madha, kita pulangkan balik hak orang itu, atau minta halal, atau minta maaf. Jadi kalau dosa kita dengan Allah 3 saja, kalau dosa dengan orang 4 syarat taubat. Dosa dengan orang syaratnya yang keempat tu, iaitu kita minta maaf, minta halal, ataupun kita kembalikan balik kejahatan itu kepada dia. Minta halal. Boleh Okey 4 tu dah boleh dah, ingat Jikalau tiada yang punya harta itu kerana ghaib, katalah kitanya ambil harta orang, maka kita nak pulang balik kepada tuan dia, dia dah tak ada lagi dah. Sebab ambilnya bila? Masa kita muda dulu, 30 tahun lepas. Nak pulangkan sekarang, dia dah tak ada. Macam mana nak buat? Kalaulah dia dah tak ada, dia dah ghaib, maka hendaklah kita beri kepada waris dia, iaitu kepada anak-anak dia apalah. Katanya pula cari waris pun tak ada. Kita sedekahkan harta duit itu kepada orang miskin, dan pahalanya kita balikkan kepada tuan duit yang asal. Kalau kita nak sedekah duit pun kita sendiri pula tak ada, hendaklah kita buat amal banyak-banyak, bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta Allah halalkan. Bertaubatlah betul-betul, minta Allah Ta'ala sajalah halalkan. Kalau dosa kamu seperti mengumpat atau maki hamun orang, hendaklah minta halal. Minta halal. Kalau kamu telah membuat khianat kepada isteri orang atau anak orang, minta halal lah. Minta halal. Kalau tak dapat, mintalah halal dan minta maaf serta bertaubat banyak-banyak. Ini cara bertaubat
maka kiranya cukup syarat-syarat itu, maka taubat pun diterima dan kita selamatlah dari neraka. Saya sekali lagi ulangi, kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala, tiga, dosa dengan Allah. Yang pertama, kita tinggal dosa itu dengan kehendak kita sendiri. Yang kedua, kita menyesal dan menyesal sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita berjanji dengan Allah, kita tak akan ulangi lagi dosa-dosa itu selama-lamanya. Tetapkan hati, kita tidak akan buat lagi selama-lamanya. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan orang, minta halal ataupun bayarlah hutang-hutang ataupun duit. Dosa dengan orang, minta halal. Itu muktamad. Fikir sendirilah dosa apa, minta halal. Ini 4 syarat taubat yang telah ditentukan dan telah dibuat, disusun dengan rapi. Cukup syarat ini, maka diampun semua dosa dan masuk surga. Dan tidak ada lagi dosa yang tidak diampun, semua dosa diampun. Tak ada dosa yang tidak diampun, semua dosa diampun. Bila cukup syarat 4, insya-Allah semua boleh masuk surga setelah kita bertaubat. Bertaubat tak buat lagi sampai bila-bila. Kita bertaubat tak buat lagi sampai bila-bila. Ada masalah tak? Bertaubat ni tak buat 4 syarat tu, lepas tu kita tak buat lagi sampai bila-bila. Hak lepas dah tu boleh diampun. Lepas dah tak diampun. 3 syarat taubat kita dengan Allah, dan kalau dengan manusia tambah 1 lagi. Yang manusia tu minta halal lah, minta halal. Nak cara lain payah lah. Minta halal. Jadi insya-Allah Allah akan terima segala dosa taubat kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma tawwil amarana wa amara ahlina wa abla'ana wa banatina wa azwaj banatina wa zurriyatina wa hab lana wa hab usratina ilman wa imanan wa hidayatan wa taqwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum.